Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bertemu lagi dalam segmen Santapan Jasmani. Hari ini hari Jumaat 26 hari bulan Jun tahun 2020. Hari ini, tajuk hari ini yang kita nak bincangkan sangat seronok. Sangat seronok actually. Okay, tajuk dia ialah jangan kutuk orang gemuk. Bila dia kurus, dia lagi cantik bergaya, dia lagi handsome kan. Okay. Menarik ni. Okay. So macam ni ceritanya ialah bila orang berbadan besar, dia macam senang sangat asyik-asyik kena kutuk kan. Saya ingat lagi kawan-kawan sejak daripada sekolah rendah lagi kan, siapa yang berbadan besar tu memang itulah modal untuk kena kutuk je tak habis-habis kan, waktu exercise, waktu pendidikan jasmani semua kan, contohnya kan, waktu kelas, waktu bila-bila lah, semua asyik-asyik tak habis-habis kena kutuk macam-macam kan. Okey, dia menghadapi tekanan juga sebenarnya kan, ini semua cabaran kan pada diri dia kan. Adakah dia membuatkan dia lagi stres, dan lepas itu bila dia dah stres, dia akan lagi makan, lagi susah nak kawal dia punya nafsu kan, makan semua kan. Itu ialah tindak balas yang orang kata vicious cycle kan. Bila kita stres, kita makan, bila kita makan, kita lagi gemuk kan, lagi gemuk lagi stres kan, dia vicious cycle. So actually kita janganlah sebenarnya kan, orang-orang yang berbadan besar ni, dia sebenarnya dia perlukan sokongan, dia perlukan galakan. Tapi in a way, setiap kutukan, cabaran, cemohan tu semua, kalaulah dia ada minda yang kuat, dia akan jadikan cabaran-cabaran tu semua sebagai dia punya spark plug dia, sebagai fuel dia kan, sebagai dia punya motivasi kan. Ini orang yang luar biasa, tak ramai yang macam tu. Okey, dia nak ubah diri dia, dia gunakan cemohan, kutukan apa semua tu sebagai dia punya motivasi diri kan. Jadi alhamdulillah lah, kita dalam dunia pengurusan berat badan ni, kita telah jumpa ramai orang kan yang berjaya ubah diri kan. Ada yang turun 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, malah 40, 50, 60 pun ada kan. Hari tu pernah jumpa 70 kilo, Masya Allah, turun macam berat satu badan manusia kan keluar kan. Tapi itulah, ini semua hasil yang tidak tipikal kan. Setiap orang individu hasilnya berbeza-beza kan. Betul. Termasuklah yang empunya diri yang empunya diri dulu, ya Allah, obesnya 105 kilo, selalu sakit, selalu MC, padahal dia kerja doktor kan, tapi doktor pun sakit, ya Allah kan. So apa yang dia buat kan, satu hari tu dia ambil keputusan kan, atas nasihat doktor pakar, dia perlu turun 30 kilo waktu tu kan. Jadi dia ambil keputusan, dia perlu cari orang yang berpengalaman untuk bantu dia capai hasil yang ketara kan. 30 kilo tu bukan mudah kan. Lepas tu sebab dia biasa buat 5 kilo, 10 kilo dia boleh, tapi nak lebih pada tu sangat jarang berlaku lah. So bila dah berjaya, Masya Allah kan, Masya Allah. Okey, sekejap ini contoh dia. What do you think? Kan? Sebelum Masya Allah, muka penat, tak bermaya, ni nak makan ni actually, tapi macam nak tidur kan. Lepas tu selalu sakit, ya. Selalu panas baran pun ya kan, emosi terganggu, penat kan, balik kerja selalu terus tertidur dekat sofa kadang kan. Itu dia. Tapi back to the to the future kan, to the future tahun 2011, alhamdulillah dia berjaya turun 30 kilo, sangat berbeza kan. Bentuk muka pun lain, dah nampak leher, dah nampak halkom kan. Ustaz Fuad cakap semalam, sebelum tu obes, leher tu tenggelam kan. Okey, kulit pun nampak lebih
cerah, lebih halus, lebih mulus. Ini semua hasil yang tidak tipikal kan, hasil individu berbeza-beza kan. Tapi itulah kenapa saya nak share benda ni, sebab inilah motivasi saya sekarang. Ya. Apa ni, kita nak buat, kita perlukan apa ni, keyakinan yang tinggi kan. Keyakinan yang tinggi, kebanyakan orang dia nak tengok orang lain kan, dia nak tengok orang lain macam mana semua, baru dia mula timbul keyakinan, aku pun nak buat macam tu kan. Tapi saya lain sikit, saya ada pengalaman sendiri kan, pengalaman sendiri. Kita ingat macam mana kita buat dulu kan, bukannya terus berjaya kan, ada up and down dia kan. Jadi kita ingat macam mana pengalaman dia, bila kita up kita buat macam mana, bila kita down kita buat macam mana kan. Kita perbetulkan kesilapan lalu kan. Contohnya kesilapan lalu ialah, ya Allah, bila dah turun macam tu kita rasa macam kita hebat. Itu masya-Allah. Okey, harap-harap kita dapat jauhkan daripada sifat apa tu, masalah hati ni kan, riya, ujub dan takabur kan. Kita rasa kita hebat, kita ingat semua orang kena ikut cakap kita ke apa ke, tak. Okey, salah, silap. Sebenarnya semua orang ada cerita masing-masing kan, semua orang ada kekangan masing-masing, semua orang ada preference ataupun kesukaan masing-masing kan. Saya tak nasihatkan semua orang exercise macam saya kan. Saya suka berlari, saya suka cycling, saya suka swimming, dan sekarang saya suka angkat berat juga kan, nak bagi bina otot. Tak semua orang boleh buat macam tu kan. Ramai orang tak pandai nak swim kan, betul tak? Berbalik kepada ayat Quran yang kita baca tadi, la ikraha fid din kan. Kita tak boleh nak paksa orang ikut cara kita. Ingat kita cuma boleh tunjukkan contoh yang baik, kita boleh berpesan-pesan dengan kesabaran dan kebenaran, insya-Allah. Tapi ada satu ayat Quran lagi yang lagi penting, ya Allah. Dia kata, kenapa kamu bercakap tentang perkara yang kamu tidak buat kan? Ya Allah, itu ayat Quran yang sangat-sangat jadi saya punya moto sekarang ni. Itulah apa yang saya Surah buat. As-Saff. Rasanya kot saya tak berapa ingat ayat dia, tapi itulah. Kak Shima ingat ayat dia, ayat penuh. Lupa ayat ke berapa. Ma takulu apa, something lah, saya tak ingat, tapi nanti saya ingat saya akan cerita balik. Tapi itulah apa yang saya buat setiap pagi ni, saya beri nasihat kepada dunia kan, masuk YouTube semua. Tapi kalau saya tak buat, masya-Allah, dia akan jadi rosak. Dia akan jadi rosak, orang akan tak percaya kan. Orang akan perlekehkan kita kan. Okey, jadi sebab tu kita buat setiap hari untuk menjadikannya istiqamah, dan sepanjang hari insya-Allah kita cuba amalkan. Dan sebelum kita tidur, kita cuba muhasabah diri kan, adakah kita buat yang terbaik hari ini kan. Adakah kita jaga makan kita, jaga kita punya minum air, jaga kita punya emosi, stress level kan, jaga aktiviti kita, adakah kita buat perkara yang baik kan. Ini juga sebagai intro kepada topik selepas ini, iaitu rahsia awet muda. Rahsia awet muda. Tak lama lagi kita akan bincangkan tentang rahsia awet muda. Tengok saja gambar ni lagi sekali. Gambar yang sebelah kiri tu, yang obis tu, umur saya waktu tu 27 tahun. 27 tahun, berat 105 kilo. Bila timbang berat pakai mesin Tanita yang ada apa tu, body metabolic age tu, umur dia 58. 58. Yalah betul, rupa macam orang umur 58 kan. Di sebelah kanan pula, selepas setahun lebih turunkan 30 kilo lebih kurang, alhamdulillah, umur sebenar waktu tu ialah 34 tahun. 34 tahun, umur dalaman 24 tahun. Umur metabolic age ialah 24 tahun. So itulah dia bukti yang nyata. Apa yang dia buat, itu ialah rahsia awet muda untuk kita bincangkan dalam sesi seterusnya. Kalau dalam WhatsApp group kita dah banyak dah bincang, tak apa. Dalam Zoom meeting ni kita akan bincang dalam sesi kemudian, insya-Allah.
Okey, buka sedikit ruang untuk sesi soal jawab. Ada 3 minit sebelum kita masuk kelas ngaji. Ada siapa-siapa yang ingin bertanyakan soalan? Okey, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Kak Okey, Syima. nak tanya pasal tadi cerita pasal dikejimur kan orang yang badan besar ni. So saya pun ada situasi di mana memang saya sendiri pun daripada kecil lagi besar, lepas tu anak saya sendiri, okey, sebab dia ada situasi bila dia cikgu suruh buat lumba lari. So cikgu cakap kat dia lembab. So benda tu mendatangkan efek pada dia sampai dia tulis kat atas kertas tau. Sampai dia cakap sampai bila aku nak gemuk. Takkan sampai ke ni kan. So dia rasa masa depan dia gelap. Tapi bila kita nak suruh dia buat cara kita ajar apa nak kontrol pemakannya, dia susah. Dia nak kontrol. Macam mana kita nak buat dengan anak-anak ni? Okey, satu yang paling penting saya rasa ialah mindset. Okey, macam saya cerita tadi, kita gunakan kutukan, cemohan, sindiran, semua tu sebagai kita punya semangat. Ya, jadi itu ialah kita boleh ubah cara kita respon kepada apa ancaman dari luar. Kan kadang-kadang ancaman dari luar ni pelbagai. Kesian budak-budak kan, dia cikgu seorang yang dia percayai memberi komen macam tu buatkan dia terkesan kan. Sama juga selalu kanak-kanak ni dia lebih percayakan cikgu daripada ibu bapa kadang kan. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita perlu bantu dia ubah mindset, ubah respon dia. Kan kita ajar dia cara macam mana kita buatkan jaga makan tu best. Kita buatkan exercise tu best. Okey, jangan kita menyeksa dia, suruh dia berlatih exercise banyak-banyak, jangan. Kita buat dia buat dia seronok. Kita cuba cari dia apa exercise yang dia suka kan. Macam saya cerita tadi, saya suka 3, 4 sekarang kan, tambah berat badan tambah angkat berat kan. Itu yang kita nak cuba explore apa yang dia suka dan kita akan gunakan apa yang dia suka tu untuk kebaikan supaya dia boleh istiqamah buat setiap hari kan. Jaga makan tu macam saya cerita tips malam, makan yang keluarga sediakan tu sepatutnya sudah 6S dah ya. Sihat, seimbang, sederhana, senang nak sediakan, sedap kan, dan sesuai untuk seisi keluarga, barulah satu keluarga akan sihat bersama-sama ya. InsyaAllah saya doakan akak berjaya dengan anak akak kan, berjaya membantu kawan-kawan yang lain, ahli keluarga yang lain juga kan, dengan cara kita sendiri mulakan dengan contoh yang baik. Baguslah, terima kasih banyak Kak sebab utarakan soalan tu, saya rasa sangat bagus sebab tu satu yang sangat terkesan pada personal kan. Okey, nampaknya ada alarm dah pukul 7. Kita akan sambung di kelas ngaji online pula lepas ni. Saya akan uploadkan video ni dalam YouTube dan Instagram dan Facebook, insya-Allah untuk manfaat bersama ya. Harap boleh like, share dan subscribe lah. Siapa nak join team saya grup WhatsApp, saya buka percuma, link dia ada dalam deskripsi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.